Salam sejahtera Malaysia, selamat malam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dihormati. Sekarang jam menunjukkan 8:06 petang waktu Malaysia Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk orang Sabah sudah lebih kurang 2 jam berbuka puasa. Sekejap lagi diorang akan pergi tarawih, diorang akan pergi sembahyang Isyak. Isyak dah limpas kot. Tapi untuk orang-orang di semenanjung Malaysia pastinya baru saja lepas buka puasa sekarang ini, mungkin sekejap lagi akan sembahyang maghrib sembahyang maghrib pula, sembahyang Isyak lepas tu pergi tarawih, makan more dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, pasti tidak dapat dinafikan, memang betul ramai sangat nak lihat Tun Dr. Mahathir Mohamad disiasat. Ramai sangat nak tengok Tun Dr. Mahathir Mohamad ditangkap. Ramai sangat nak tengok Tun Mahathir Mohamad di penjara. Aku tak tahu kenapa, apa sebab musabab. Kerana sampai lah ni tak ada lagi bukti yang dapat menunjukkan bahawa Tun Dr. Mahathir Mohamad ada apa-apa kes jenayah. Belum ada yang terbukti dan akhirnya beliau terpaksa diseret ke mahkamah, diseret ke penjara, ke lokap ke, disiasat SPRM ke, apa-apa belum ada lagi. Okey, ada dulu pun dah selesai. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, walaupun begitu, yang mengejutkan baru sebentar tadi disahkan Tun Dr. Mahathir Mohamad akan disiasat. Buat pertama kalinya Tun Dr. Mahathir Mohamad di dalam sejarah dunia. Buat pertama kalinya Tun Dr. Mahathir Mohamad akan disiasat dan disahkan. Tuan-tuan dan puan-puan, kamu share ini banyak-banyak. Denyut nadi suara rakyat bergema, selalu bergema di channel ini. Kerana channel ini selalu membawa berita yang kamu tak tahu tapi aku bagi tahu. Tun Dr. Mahathir Mohamad disahkan akan disiasat. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang beliau akan disiasat, mari saya kongsikan. Yang penting kamu janji komen dulu dan share kepada kawan-kawan. Bagi tahu sah Tun Mahathir akan disiasat. Tuan-tuan dan puan-puan, berita dokumen yang diterima bertarikh 4 April, hari ini tuan-tuan dan puan-puan, bukan kemarin dulu, hari ini 4 April tahun 2022. Disahkan Tun Dr. Mahathir Mohamad akan disiasat. Pengerusi Parti Pejuang Tanah Air atau dikenali sebagai Pejuang tidak lain dan tidak bukan bekas Perdana Menteri kita yang amat kita kasihi kerana banyak legasinya, kejayaannya, banyak lagi lah yang ditinggalkan untuk negara Malaysia. Tun Dr. Mahathir Mohamad mendakwa beliau akan dipanggil oleh pihak berkuasa untuk disiasat. Disahkan oleh Mahathir sendiri bahawa beliau akan dipanggil oleh pihak berkuasa untuk disiasat. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa beliau disiasat? Apa kesilapan, apa kesalahan, apa jenayah yang Tun Mahathir lakukan? Tak mungkin beliau akan disiasat begitu saja tanpa sebab, sekiranya tidak ada apa-apa alasan. Pasti ada alasan. Tuan-tuan dan puan-puan, yang pasti Tun Mahathir sahkan dia akan disiasat. Walaupun begitu, tuan-tuan dan puan-puan, malangnya Tun Dr. Mahathir Mohamad tidak menyatakan sebab musabab kenapa beliau akan disiasat. Dr. Mahathir tidak menyatakan sebab mengapa siasatan tersebut, tuan-tuan dan puan-puan. Kata Tun Dr. Mahathir Mohamad di dalam kenyataan tersebut, katanya, saya akan dipanggil untuk soal siasat. Di Malaysia ini, satu tekanan yang menakutkan. Tutup mulut, tutup telinga, awak okey. Katanya dalam satu kenyataan pada Isnin yang lalu. Oh, rupanya ini. Tutup mulut, tutup telinga, awak okey. Katanya dalam satu kenyataan pada Isnin. Jadi kita pun tak tahu apa sebenarnya yang dia cakap ni. Ahli Parlimen daripada Langkawi itu turut menyatakan kehairanannya kerana rakyat Malaysia
tidak marah terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak serta istrinya Datin Seri Rosmah Mansor kerana kedua-dua mereka antara yang disebut berkali-kali sebagai terlibat dalam kes One Malaysia Development Berhad 1MDB. Laporan-laporan ini boleh dibaca di dalam akhbar Malaysia. Tetapi yang peliknya, kata Tun Mahathir, ramai orang Malaysia tidak sedikit pun marah terhadap Najib dan Rosmah. Jauh sekali berasa malu. Malu apa bosku? Di pilihan raya negeri PRN Johor, parti Najib disokong sehingga menang 2/3 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN. Katanya dalam satu kenyataan pada Isnin. Dalam pada itu, tuan-tuan dan puan-puan, Tun Dr. Mahathir Mohamad turut berkata bahawa UMNO juga dilihat lebih menghormati Najib Razak berbanding Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Inilah yang banyak kali telah dituliskan di dalam artikel-artikel penganalisis politik, penulis artikel tentang politik. Mereka kata dengan desakan demi desakan yang diberikan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob itu seolah-olah mereka sebenarnya meremehkan kredibiliti, meremehkan kuasa, meremehkan jawatan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Sedangkan belum pernah terjadi, kata mereka, kata penganalisis politik tersebut, belum pernah ada terjadi seorang Perdana Menteri dipaksa bertalu-talu untuk membubarkan parlimen walaupun kerajaan itu sedang dikuasai oleh parti tersebut. Untuk apa? Tuan-tuan dan puan-puan, kata Tun Mahathir lagi, dalam satu rakaman video Perdana Menteri ditolak ke belakang oleh Presiden UMNO dan tarik Najib ke hadapan di tempat Perdana Menteri. What? Wah, saya nak tengoklah video ini. Adakah yang kamu jumpa video ini? Dari peristiwa ini jelas Najib lebih dihormati oleh UMNO daripada Perdana Menteri. Apakah jenis kerajaan yang didirikan oleh Ismail Sabri jikalau ia boleh dihina di hadapan dunia, katanya. Dr. Mahathir turut mendakwa Ismail Sabri tidak akan kekal sebagai Perdana Menteri. Sebaliknya, individu yang menjadi penyokong kuat kepada Datuk Seri Najib Tun Razak akan dipilih sebagai Perdana Menteri baru. What? Ramai ahli UMNO sedang hendak supaya pilihan raya umum PRU15 diadakan segera. Apakah Ismail Sabri akan jadi Perdana Menteri jika UMNO menang? Kata Tun Mahathir, tentu tidak. Tuan-tuan dan perempuan, yang akan jadi PM tentulah penyokong kuat Najib. Bagi kerajaan yang akan didirikan, yang utama adalah membebaskan Najib dari hukuman 12 tahun penjara, katanya dalam kenyataan tersebut. Tuan-tuan dan perempuan, artikel ini saya bacakan daripada sinarharian.com.my bertajuk Tun M, dakwa akan disiasat. Tun Mahathir sendiri sahkan beliau akan disiasat. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Komen banyak-banyak. Tekan butang notifikasi. Kita jumpa lagi. Dadah. Bye-bye.